Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, apabila kita berkata mengenai dengan tanaman bunga hiasan, sudah pasti bukan sahaja warnanya yang menarik, malahan juga daripada segi strukturnya juga kita akan dapat saksikan betapa indahnya bunga-bungaan tersebut. Jadi untuk bahan skop kita pada kali ini, kita akan bersama dengan seorang pensyarah Universiti Brunei Darussalam. Itu kita akan bersama dengan Dayang Hajah Saloma binti Haji Ong Sang. Jadi saya dapat lihat beliau sedang sibuk di belakang. Jadi mari kita akan tegur beliau. Sebaik sahaja sampai di rumah Dayang Hajah Saloma binti Haji Ong Sang yang terletak di Kampung Berbatik Mukim Kilanas, kita akan berasa teruja hendak melihat dan menikmati keindahan bunga-bunga hiasan beliau di halaman rumahnya. Di suatu sudut halaman rumah beliau ini, terhidang deretan bunga-bunga hiasan daripada jenis daun. Misalnya, bunga daun keladi yang beraneka bentuk, warna dan saiznya. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah mengganggu, tapi kami ingin mengetahui ni pasal saya melihat ni tanaman-tanaman bis Cikgu ni sangat menarik. Jadi mungkin Cikgu dapat kongsikan kepada penonton di luar sana, penonton rancangan skop kita ni, mungkin mereka ingin mengetahui ni sejak bila kita mula menanam bunga-bungaan ni. Expose tanam-tanaman ni memang dari damit. Melihat parents bercucuk tanam sayur, tanam buah-buahan. Jadi dari sana minat, tetapi aktif tanam menanam, sudah kahwin, berumah tangga, sama terdapat rumah sendiri. Jadi makin orang semangat tu makin berkobar-kobar. Sebab kita ni mau je melihat sekeliling rumah kita ni tu lawa. Jadi mungkin Cikgu boleh kongsikanlah apa saja ni jenis-jenis bunga yang ada di sekeliling rumah bis kita. Mula-mula sekali bertanam untuk landscaping. Landscaping itu mesti macam jenis palm tree. Betul. Jenis macam pine ataupun Jupiter. Lepas satu ada orchid. Itu saja awal-awalnya. Itu awal-awalnya. Tapi sekarang ni makin bertambah. Makin bertambah ke macam calathea, jenis monstera, philodendron. Collection yang dalam pasu lah. Collection dalam pasu. Saya dapat lihat Cikgu memfokuskan kepada lanskap dan juga kehijauan ni. Jadi dari kehijauan itu saya dapat saksikan misalnya seperti contoh ni, apa ni Cikgu? Monstera apa ni? Ini monstera dilocasia. Monstera yang famous masa ni. Okey. Ini yang masa ni trend. Yang daunnya boleh basar. Ini macam mana? Lagi basar ni dari ini. Jadi ini ia boleh lagi membasar. Membasar lagi. Jadi apa yang membuat Cikgu minatkan monstera ni? Hijau. Hijau. Sama basar macam avatar punya taman. Iyalah, setiap orang ada ia punya keinginan Jadi kalau Cikgu monstera, monstera daripada monstera yang daripada satu family ni Aeroid, kita ni panggil dia Aeroid. Monstera, philodendron dan juga Anthurium. Anthurium. Jadi itu memang Cikgu punya minat lah. Tapi selain daripada itu juga Cikgu, daripada ketiga jenis tanaman ini, adakah caranya sama saja penjagaannya? Lain-lain. Macam Anthurium, ia suka medianya lain-lain lah. Macam yang macam ni, ia mesti ada pole. Mesti ada pole. Pasal ia akan naik menjalar. Kalau Anthurium macam ni, Anthurium. Ini Anthurium ni. Ia nak menjalar, tak payah pakai pole. Tapi kalau yang philodendron macam ni, ia ada dua jenis, satu yang merayap, satu yang boleh pakai pole naik. Ini yang jenis Yang ini philodendron.
Oh, yang jenis polyethylene. Gloriosum. Okey. Sangat menarik sekali. Tapi kalau dari segi macam penyiraman, adakah memerlukan air yang banyak? Tidak, kalau jenis yang macam ni, ia tidak payah banyak air. Oh, dia payah banyak air. Boleh jual Dan, macam every 2 or 3 days. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Oh, tapi cara cikgu 2 ke 3 hari. 2 3 hari boleh penyiramannya. Oh. Tapi kalau yang di luar kan hujan. Itu tidak payahlah. Kecuali dah hujan baru siram. Jadi kalau saya lihat cikgu meletakkan bunga-bungaan cikgu Ani di yang lebih terlindung daripada matahari. Ia suka macam monstera ataupun jenis philodendron, anthurium. Ia tidak suka direct lah matahari. Tidak boleh terdedah. Mesti terlindung. Kadang-kadang cikgu saya tertanya-tanya ada orang yang menyimpan bunga-bungaannya ni seperti cikgu saya lihat di hadapan halaman hadapan ruangan pintu. Jadi mungkin ada sebabnya. Ada sebabnya. Mengapa tu? Mengapa kita meletakkan di sana? Kalau balik kerja, parking raun dulu, melihat. Raun dulu bandar tu. Menyejukkan mata dulu. Keluar rumah sama je dilihat lagi. Betul. Lurus tu. Pasalnya orang buka saja pintu tu, nampak sudah tanaman-tanaman yang indah. Jadi memang depan mata ni pun indah ni. Ni Calathea, lurus. Tapi yang jenis indah boleh terdedah matahari yang mesti arah geres lah. Betul. Dia ada jenisnya. Macam Calathea ni lah pun sama jadi. Kalau dia terdedah, ya daunnya angus. Angus. Ada berapa jenis ni kita? Ada 10 kali ya Calathea. 10 Calathea. Tapi namanya satu-satu ni tidak ingat. Indah apa? Calathea saja tahu. Alhamdulillah. Ini menarik je ni cikgu. Ya, belakangnya ia mempunyai 2 warna yang berbeza depan dan belakang. Dan ada satu spesies ni Bali di Temburong. Katanya Calathea ane belakangnya warnanya macam maroon warna maroon. Ini lokal punya katanya. Banyakannya yang Calathea ni dari luar negeri. Tapi ini yang dari tempatan. Ini dari tempatan. Okay. Ini cikgu kalau saya sekarang melihat juga ada tumbuhan seperti yang cikgu kongsikan, mungkin ia kurang dari segi ingka atau macam mana. Ia akan macam mana ni kejadiannya? Macam memburuk atau apa? Jadi kebiasaannya kalau berlakunya perkara macam mana tu caranya tu? Adakah dipotong ataupun dibiar saja? Dibuanglah. Ani gara-gara kurang menyiram. Kan sini kena hujan. So ia jadi macam ni. Kalau kurang air, ia punya hangusan ni, yang burukan ni, ia sekeliling. Atau kurang air. Kalau buruknya tu di ujung saja, artinya terlampau banyak air. Terlampau banyak air. Jadi kita ni perlu jual tahu sukatan airnya tu macam mana. Jadi ini koleksi Calathea cikgu. Sama begonia. Menarik sekali. Ada juga terselit philodendron lah di sini. Yang ini philodendron. Ini pun yang ini pun philodendron. Yang ini pun tempatan. Tempatan juga. Ada 2 jenis ni, satu silver, yang ini green. Kebiasaan di mana cikgu dapatkan ini? Kebiasaannya? Di arah tempatan kalau hiking. Jadi ada hutan. Di hutan. Di hutan lah. Betul. Banyak sebenarnya tanaman-tanaman ini berasal dari dalam hutan. Dari hutan. Jadi ada yang bagi pencinta bunga, ia dapat membezakan lawannya di mana, apa semua. Jadi memang kalau pandai menanam, kita cuma kita hasilnya ni lawan. Memang kita ni akan orang sejuk mata memandang melihat tu. Begitu juga bunga jenis daun yang lain yang tidak kurang menariknya, yang menggamit rasa untuk terus menikmati keindahannya. Sementara bunga hiasannya yang berbunga pula dapat dinikmati di sudut-sudut lain di halaman rumah ini. Seperti bunga orkid atau anggrek yang bermacam rupa kelopak bunganya dengan warna-warni yang menawan hati melihatnya. Tidak ketinggalan juga bunga kaktus atau sukulen dengan pelbagai rupa dan bentuk juga menjadi hiasan di halaman rumah beliau ini. Malahan di halaman rumah beliau ini juga terdapat pohon buluh kuning yang segar tumbuh dan menarik.
Di sudut lain pula, terdapat beberapa pohon pokok juniper yang berbentuk tirus ke puncak. Warna daunnya menghijau dan segar. Boleh dikatakan di setiap sudut halaman rumah beliau ini dihiasi indah dengan tanaman bunga hiasan dengan lembayan daunnya yang berwarna-warni dan kuntuman bunga yang menawan hati melihatnya. Baik, cuba di belakang tu dapat je saya melihat ni ada lagi Ada, bunga-bungaan yang boleh. indah di pandangan mata. Orkid. Boleh tua. Okey, sama-sama kita ni melihat. Sini kawasan orkid. Orkid ni mostlynya ia punya tanamannya memakai arang kayu. Arang kayu. Baru Boleh pernah saya juga dengar. ada orang pakai sabut kelapa. Yang saya selalu dengar sabut kelapa, Tapi, jarang arang ni. macam dia suka pakai sabut kelapa pasalnya kalau sabut kelapa mudah ditumbuhi fern. Lukut jenis macam tu. Tapi kalau arang kayu indah leceh. Dia berapa leceh lagi muda. Lagi punya suka juga. Sama suka. ya, mediumnya tu kenal lah dengan untuk jenis tanaman bunga orkid. Tapi Jadi mesti mesti selalu siram. masih selalu siram. Saya tanya-tanya Juni, pasal kebiasaannya penjaga bunga orkid ni sukar bah. Jadi bagi kita macam mana? Macam mana cara penjagaan? Sukar, barangkali sukar pasal macam Stella ni dia mesti sediakan rawa lagi. And then tidak semua orang suka pegang arang. Hitam tangan. Setengah penggemar bunga hiasan juga memilih bunga kaktus atau sukulen sebagai penghias rumah atau ruang tertentu mereka. Bunga kaktus adalah unik dan cantik yang dianggap sebagai tanaman eksotik. Wah, ini kaktus dan juga sekulen ni banyak juga. Tapi jenis yang cikgu penjagaan ni. sini saja ia punya cornernya. Sini cornernya. Tapi banyak ni cikgu, bukan saja sini, sebelah sana pun ada situ. Di sini tempatnya pasalnya di sini ekspos matahari pagi saja, bukan matahari petang. Ya, betul sekali. Dan antara sukulen dan juga kaktus, adakah penjagaannya sama ni cikgu? Sama. Sama saja. Sama. Pasal kaktus dia suka air juga. Sukulen pun kalau banyak air buruk juga. Busuk, jadi busuk. Tapi ada orang cakap jaga kaktus ni senang, tapi ada juga cakap jaga kaktus ni susah. Ada juga cakap kaktus boleh dijaga dalam rumah. Jadi macam mana sebenarnya cikgu, kalau cikgu boleh kongsikan? Penanamannya mengkali susah sebabnya berduri kan. Penjagaannya yang paling mudah kali. Pasal dia jarang disiram. Lebih tahan panas. Tahan panas. Itulah bagi baja pun sekali-sekala saja. Ini lawan cikgu ni, kaktusnya tumbuhan itu. Ada biji. Ada biji. Bunganya keluar biji. Ia yang ni boleh disemai ni. Boleh disemai. Disemai. Tumbuh anaknya lagi. Cuma tu saja kata orang. Dicabut, taruh disemai atas tanah satu atas saja. tanah. Boleh. Senang je tu. Bentuk bunga ini bervariasi. Ada yang berbulu seperti sikat dan ada yang berduri lebat hingga menyeliputi batangnya. Akar bunga kaktus ini mampu menyeram air secara optimal hingga dapat menyimpannya pada masa yang lama. Oleh kerana itulah, bunga ini menjadi pilihan utama bagi penggemar tanaman hiasan. Kepelbagaian bentuk, saiz dan dekorasi pasu atau bekas tempat bunga-bunga kaktus ini ditanam adalah menarik dan cantik. Kreativiti menempatkan kaktus di medium-medium tersebut memerlukan bakat dan daya seni tersendiri. Tempat meletakkan pasu-pasu kaktus itu pula disesuaikan mengikut susun aturnya. Cikgu ada lagi kah apa tu bunga-bunga cikgu yang lain yang cikgu ingin tunjukkan kepada saya dan juga penonton? Mungkin ada. Ada. Apa lagi tu? Sebelah sana ada nursery kecil sama collection macam alokasia, kaladi. Jadi memang kami, antorium. saya dan juga penonton, saya pasti anda sabar ni. Mari kita ke sana. Mari. No, cikgu di belakang ni ada lagi. Ani tadi cikgu masukkan ni bunga-bunga campur-campur. Di bawah keras cikgu ya. Menarik sekali. Di sekelilingan ni hebat Bukan saja depan, belakang, sekeliling rumah semua ada. Ni cikgu monstera tadi ni cikgu. Ni monstera. Ni pun babynya yang delicose yang besar. Yang ni monstera Adansonic. Adansonic.
ya Melayunya kena panggil janda bolong pasal ya berlubang-lubang. Oh, itu memang kebiasaan orang panggil macam mana. Memang saya pun pernah dengar tu. Jadi kalau sebagai tanaman-tanaman ni, kebiasaannya medium tanah yang digunakan. Kalau saya lihat macam ada campuran tanah hitam, tanah kuning, dengan sekam padi ada juga. Sekam padi. Sekam yang mentah, sekam yang bakar, sama ada pebble sikit lah, batu-batu. Batu-batu. Kegunaan batu-batu itu untuk apa? Supaya ia poros, ia mengandung air. Ia membagi ruang lagi. Ruang. Kalau yang dah poros, akarnya dia dapat menapas. Cikgu ni macam saya pernah lihat ni. Bukan katapang kan? Ya. Yang kegunaannya ia sesuai untuk apa ni? Menetralize air. Menetralize ataupun supaya pH air tu lebih neutral. Soalnya orang guna untuk ikan gelagar. Itu sangka cikgu pernah ada. Juga ada boleh ikan lagar kah? Tidak. Ada. Tapi daunnya ni aku ambil lah yang kering, potong-potong, jadikan kompos, simpan atasnya. Jadikan kompos juga. Aku jadikan kompos. Sayang. Jangan buang. Buat kompos lah. Bisa dari organik dan alami cikgu punya medium cikgu gunakan. Semua baja tidak pakai yang chemical, pakai yang kompos lah, kompos tempatan. Ini cikgu kokopit. Campur kokopit juga. Kegunaan kokopit ni untuk apa ni cikgu? Sama juga, poros. Untuk poros, mengandung air lah. Ini apa ni cikgu? Marbelis. Marbelis. Hebat cikgu Anya. Sama tu je cikgu. Cikgu seorang pensyarah. Jadi masak itu memang orang terhad. Tepat sekali. Terhad. Jadi macam mana cikgu meluangkan masa dengan apa menjaga bunga-bungaan ni, dengan kerja. Kalau handi kirakan memang tak ada masa. Because asalnya bekerjaan, tetapi disebabkan oleh minat. Walaupun ada masa, garanti ada masa jadinya. Sama macam kurang suka exercise, selalu alasan tidak ada masa. Tapi kalau sudah suka exercise, ada tu masanya. Masa tu tetap akan ada untuk diluangkan itu sama macam cikgu. Ini koleksi bunga alokasia cikgu. Apa menariknya ni cikgu kalau cikgu boleh kongsikan? Ia punya urat arah daunnya. Ya, daun ni bunga ada pelang berapa bisa daunnya saja. Jenis daun banyak. Ada daun. Ia keluarkan bunga kan ni? Ada, tapi seboleh-bolehnya bunganya tu dibuang supaya daunnya jadi lawak. Supaya punya daun itu akan lebih diorang lebih menyerlah lah. Tapi kalau dilihat pun memang dapat disaksikan secara nyata urat bunganya itu sangat menarik sekali. Memang cikgu minat akan kehijauannya. Langkahan kaki meniti di setiap sudut halaman rumah beliau ini tidak terasa penatnya kerana hati terhibur menikmati kecantikan dan keindahan bunga-bunga hiasannya. Malahan terdapat beberapa buah kolam yang dihiasi dengan bunga-bungaan yang tersusun aturnya. Begitu juga terdapat lanskap-lanskap yang dihiasi dengan bunga pilihan. Sebuah daripada lanskap yang dimaksudkan itu ditanam dengan pohon-pohon juniper. Bentuk pokok ini tirus hingga ke puncaknya, berdaun lebat dan berwarna hijau yang menawan. Jadi Anita cikgu kaledium, koleksi kaledium di sekitar. Kaledium, tidak banyak. Tapi lawa pula. Lawa-lawa. Yang pilih-pilih saja macam yang banyak warna putih. Kononnya kan keladi ni ya warnanya striking. Jadinya kan banyak sudah hijau. Jadi hanya saja yang spot yang striking. Supaya ada nampak perbezaan warna dari segi tanaman di sekitar. Yang ini lawa sebenarnya. Black coral. Kalau dilihat secara lebih dekat akan nampak urat-uratnya, strukturnya yang sangat indah. Shiny. Betul. Ia nampak berkilat. Dan kalau cikgu saya lihat dari segi bunga-bungaan yang ataupun jenis daun yang berwarna-warni, dia banyak. Mengapa? Cikgu ni minatkah? Hijau tu nyaman mata memandang. Ya hijau.
daripada ya kosong kan, baik ada tumbuh-tumbuhan dan senang menjaga je yang hijau tu. Jadi Cikgu Anita yang Cikgu sebut-sebut Jupiter, macam nama planet sudah tu. Oh, Jupiter. Jupiter. Jadi ada berapa jenis ni Cikgu? Macam ada dua usul ni. Ada di sini ada 2 jenis. Yang ini Jupiter, yang sana Blue Pine. Blue Pine, Jupiter dan juga Blue Pine. So, kalau tumbuh membesar macam dia sama. Enggak, yang ini ia lebih straight ke atas. Oh, menegak ke atas ni. Menegak ke atas. Kalau yang Blue Pine, ia kambang macam Christmas. Cikgu punya landscape dan juga pilihan tanaman. Ada konsep kan sebenarnya? Ada. Apa tu? Ada. Macam jenis yang macam ni, round ni kan, ia lawa lah kalau ia straight. Yang ni Saya dapat bayangkan sudah. Kalau ia sudah membesar, ia lawa tu. menutup di sana sedikit lah. Kegunaan serbuk kayu untuk apa ni? Serbuk kayu ia boleh mencegah daripada rumput bertumbuh lah. Oh, itu daripada rumput tumbuh. Jadi disimpan serbuk kayu. Sangat-sangat bermanfaat sekali kawasan daripada Cikgu. Dan kalau saya lihat dulu Cikgu, kawasan Cikgu ni sangat luas. Agak-agak berapa ni? Keluasannya ni? Tanahan ni setengah hektar. Setengah hektar. Luas tu. Setengah hektar. Jadi perancangan Cikgu macam mana? Sebab saya ada melihat ada spot-spot yang mungkin saya rasa boleh tu sebenarnya. Diusahakan lagi. InsyaAllah. Dan juga Cikgu, saya tertanya-tanya Juni sebenarnya. Adakah Cikgu mengupayakan sendiri ni dari segi pembersihan, penjagaan? Kalau dilihat ni luas bang. Maintenance, menjaga sendiri. Kira exercise lah. Suami isteri. Tetapi kalau macam kan namanya bekerja, sibuk. Kalau waktu-waktu tertentu paksalah mengupah juga untuk membersih. Tapi kebiasaannya cuma sendiri. Habis kita sama laki bini lah. Alhamdulillah, saya sangat terkejut sebenarnya dengan keluasan yang sangat luas ni. Bis kita usahakan sendiri. Dan juga Cikgu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian Cikgu. Saya pasti mereka yang menyaksikan program Skop ni dapat menimba sesuatu daripada perkongsian daripada Cikgu, daripada segi penjagaan, penggunaan medium tanah dan juga jenis-jenis bunga yang Cikgu ada tanam di sini. Yang pasti saya percaya ni orang-orang kita ni suka melihat yang indah-indah. Ya. Bunga-bunga Cikgu ni pun, tanaman Cikgu pun indah, alhamdulillah. Dan Auda insya-Allah di lain keluarannya program Skop kita akan menampilkan lagi personality yang lain dan kita juga ingin mengetahui tips daripada mereka, cara penanaman dan juga perkongsian amat menarik daripada mereka. Dan untuk itu Auda, saya kira sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.